Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Amerika Syarikat akan menggantung tarif panel solar yang diimport dari 4 negara Asia Tenggara termasuk dari Malaysia. 3 lagi negara terlibat ialah Thailand, Kemboja dan Vietnam. Presiden Joe Biden mengumumkan penggantungan tarif itu berkuat kuasa selama 2 tahun. Pentadbiran Biden juga akan menguatkuasakan Akta Pengeluaran Pertahanan bagi mempercepat pengeluaran domestik selain menggunakan perolehan kerajaan persekutuan untuk meningkatkan permintaan. Jumlah kematian dalam kejadian feri karam di perairan Indonesia meningkat kepada 19 selepas 10 hari operasi mencari dan menyelamat dihentikan. 15 mangsa yang dilaporkan hilang kini dianggap mati. Ketua Operasi Mencari dan Menyelamat Junaidi menjelaskan operasi dihentikan selepas tiada lagi tanda-tanda mangsa akan ditemukan. Kapal KM Ladang Pertiwi kehabisan minyak dan karam dalam cuaca buruk semasa berlayar ke Selat Makassar di wilayah Sulawesi Selatan pada 26 Mei lepas. Insiden itu hanya diketahui 2 hari kemudian. Pihak berkuasa menyelamatkan 31 penumpang dan kru kapal serta menemukan 4 mayat. Junta Myanmar menyuarakan kemarahan yang amat sangat dan bantahan keras terhadap penghinaan misi diplomatik Perancis yang menyifatkan ia sebagai kerajaan tidak sah. Menerusi satu kenyataan, Kementerian Hal Ehwal Junta memberi amaran kenyataan seumpama itu boleh mengancam hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Kedutaan Perancis di Yangon mengeluarkan kenyataan mengkritik junta selepas ia mengumumkan pelaksanaan hukuman mati ke atas seorang bekas penggubal undang-undang dari parti pimpinan Aung San Suu Kyi dan aktivis demokrasi terkemuka. Menteri Kesihatan Vietnam dan Datuk Bandar Hanoi dilucutkan keanggotaan dari Parti Komunis Vietnam. Ia susulan tuduhan mereka terbabit dalam skandal pembekalan kit ujian saringan COVID-19 yang bernilai $172 juta. Laporan media kerajaan menyebut Nguyen Tan Long dan Chu Ngo An berdepan tuduhan salah laku berkaitan skandal syarikat Viet A Technologies. Mereka boleh didakwa atas tuduhan jenayah. Perdana Menteri Britain Boris Johnson terselamat daripada undi tidak percaya. Dalam pengundian di Parlimen, beliau menerima sokongan 211 daripada 359 wakil rakyat, manakala 148 lagi menolak. Keputusan pengundian itu diumumkan pengerusi jatuhan kuasa 1922 Sir Graham Brady. 59% undi diperoleh Johnson adalah kurang berbanding 63% yang diterima Perdana Menteri terdahulu Theresa May pada sesi undi tidak percaya yang diadakan pada Disember 2018. Kelembapan ekonomi yang ketara dan peningkatan inflasi mengancam keselamatan makanan hampir 8 juta penduduk di Amerika Latin dan Caribbean. Menurut laporan Suruhanjaya Ekonomi PBB bagi Amerika Latin dan Caribbean ECLAC, kemiskinan akan meningkat pada tahun ini dengan purata pertumbuhan tahunan ekonomi sebanyak 1.8%. ECLAC sebelum ini meramalkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 2.1% untuk blok berkenaan. Namun unjuran itu disemak semula kepada angka lebih rendah ekoran inflasi kesan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Junta Mali memerlukan tempoh 24 bulan untuk mengembalikan kuasa kepada pemerintahan awam. Pengumuman dibuat pemerintah tentera Colonel Assimi Goïta menerusi siaran langsung di televisyen. Junta sebelum ini berikrar untuk mengembalikan kuasa kepada pemerintahan awam pada Februari lepas. Namun ia ditangguh berikutan sekatan serantau yang dikenakan ke atas Mali. Sukan bola sepak Liga Negara Eropah, jaringan penalti Andrej Kramaric menyelamatkan Croatia apabila berjaya mengikat Perancis 1-1. Kedua-dua pasukan masih bergelut mencari kemenangan pertama dalam saingan kumpulan 1 Liga A. Keputusan lain, Austria kecundang 1-2 di tangan Denmark, Iceland seri 1-1 dengan Albania, manakala Kazakhstan menang 1-0 terhadap Slovakia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.